Warna Pagi Radio IKIM dan segmen hibahan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Ni siapa yang buat bisnes ataupun perniagaan dalam talian ni kena dengar ni. Sebab ini kita bertajuk adalah cukai perniagaan dalam talian. Ya, dan tetamu kita yang berusaha Encik Rohaizat Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Wangsa Maju bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Encik Rohaizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar kita sihat hari ni? Baik, Alhamdulillah. Datang ke konti kita ya, alhamdulillah. Dan lagi pencerahan dan juga penjelasan berkaitan dengan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan khususnya untuk yang menjalankan perusahaan atau perniagaan dalam talian atau online ni hari bila ni. sebut tentang perkara ni, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengenaan cukai ke atas perniagaan dalam talian? Baik, pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih mewakili Lembaga Hasil Dalam Malaysia kepada DJ Pian Sufian Amri, betul lah? Amri lah. Nampak DJ Luqman Hakim. Nampak tak? Kita buat alhamdulillah, terima kasih. Mewakili Lembaga Hasil, kita ucapkan terima kasih kerana menjemput kami kali ini sekali lagi untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan penonton ataupun pendengar radio IKIM ataupun IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dahsyat betul homework dia buat. Nampak? Ini bahaya ni, bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Saya datang ke slot yang di mana saya maklumkan paling tinggi rating. Allahu Akbar. Saya juga nak sampai ke rakan-rakan, salam rakan-rakan, dia tolong sampai. Kalau tak sampai, tak pegang amanah lah DJ. Waalaikumsalam. DJ Pian, terutama wife saya pun dia kata pendengar setia. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, untuk menjawab soalan pertama, apakah itu pengenaan cukai ke atas pendapatan perniagaan atas talian? Baik. Cukai itu kalau ikut Kamus Dewan Bahasa, nampak kita akan pergi literal sikit lah. Maksudnya adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada orang perseorangan dalam kurungan orang individu ataupun syarikat yang dikenakan untuk kerajaan untuk menggunakan dananya sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk menguruskan negara. Itu yang pertama. Itu cukai. Cukai secara bahasanya begitu. Perniagaan pula merupakan urus niaga di antara dua pihak, berlakunya perpindahan barang dan juga wang yang bermotifkan keuntungan. Okey, kalau kita nak jawab soalan tu, apakah cukai, pengenaan cukai itu adalah cukai tadi saya sebut, bayaran tu, perniagaan itu perniagaan. Bezanya dalam perniagaan itu ada dua situasi untuk makluman Luk dan juga Pian. Satu konvensional biasa, betul? Biasa dulu-dulu. Kita ada touch kepada produk. Kita sentuh, kita nampak produk, kita pergi ke barang, kita pergi kepada rak-rak, kita beli. Itu konvensional biasa. Tapi sekarang ini berbeza sedikit. Pian dan Luk. Lebih-lebih lagi kita berhadapan dengan situasi endemik dan juga pandemik ini. Orang dah ada satu situasi baru, iaitu perniagaan atas talian. Sebab itu kita katakan cukai ini untuk perniagaan yang beginilah, perniagaan atas talian yang tidak melibatkan fizikal. Tidak ada maksudnya tidak ada sentuhan fizikal, bayaran bukan fizikal. Kita tengok barang dalam web dan sebagainya, kita tengok, kita beli tanpa kita pergi ke lokasi. Dulu kita ada kedai runcit Ahong, betul? Itu konvensional. Kedai salon Melan contoh, itu konvensional. Tapi sekarang tak, dalam web aja kita. So cukai ini yang dimaksudkan, perniagaan ini yang dimaksudkan untuk cukai dalam konteks cukai perniagaan atas talian. Perniagaan ini. Dalam perniagaan itu juga kita ada dua kategori juga. Selain daripada perniagaan online ni, kita ada services juga. Tadi kita sebut tentang perpindahan barang. Dalam masa sama services. Itu yang wujudnya influencer dan sebagainya. Ini yang kita nak tahu. Influencer ini yang kita nak tahu. Influencer ni pun Cik Razak sebenarnya dia punya pendapatan bukan sikit anak ni. Memang banyak. Ya, betul. So macam mana yang Cik Rohaizat boleh jelaskan tentang perkara inilah. Sebab ada antaranya dia buat. Sebelum ni kita dengar dropship, online business, itu lain tu, itu jual barang. Tapi ni influencer kadang-kadang dia buat review, paid review, dia cakap sikit pun keluar duit. Betul. Macam mana dia kena bayar? Tadi saya sebut tentang physical, tadi saya sebut tentang online. Itu barang konvensional biasalah barang kan. Betul kan? Influencer lain macam sikit. Sebab itu orang sebut tentang content creator, betul? Sebab itu dia orang nak follower banyak. Influencer ini datangnya daripada follower yang banyak. Influencer ni mungkin jadi TikToker. Dalam bahasa Melayunya, saya pun tadi baru tahu. Mungkin betul ke saya, DJ Pian? Pengaruh. Yes. Betul. Rupanya pempengaruh. Saya ingat pengaruh. Rupanya pempengaruh. Antara contoh-contoh influencer, TikToker, YouTuber, kemudian siapa lagi, Insta famous, blogger, itu merupakan influencer yang menjana pendapatannya daripada paid review, mungkin promosi yang datang syarikat. Sebabnya untuk makluman, dalam satu kajian yang diadakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia dalam tahun 2020,
itu 2020 29 Disember. Saya quote Oh, nampak. Tepat kita buat search lah bahaya ni. Kita buat homework sikit lah. Okey. Tarikh tersebut dinyatakan 90% daripada rakyat Malaysia memiliki smartphone, telefon pintar dan juga akses kepada internet. Bayangkan 90% itu 2020. Belum lagi keluar kajian pada 2022. Dan syarikat-syarikat besar yang ada pada waktu melihat ini merupakan potensi untuk mereka mempromosikan barang produk mereka melalui individu-individu yang dinamakan sebagai influencer. Sebab itu wujudnya paid review promosi. Sebab kosnya lebih murah. Sebab itu jangan terkejut kalau influencer ini memiliki pendapatan luar biasa. Untuk makluman Luke dan juga sampai 5 angka daripada ini bayaran. Sebab syarikat merasa inilah peluang. Bila kita bercakap tentang perniagaan, salah satu ciri-ciri seorang peniaga, mereka mencari ruang dan peluang. Betul? Ada peluang untuk lebih less cost, dia akan pergi kepada itu. So, income itu untuk makluman, influencer-influencer di luar tertakluk kepada cukai pendapatan. Nampak. Betul, sebab ada maaf ya kalau kita yang kita tahu sesetengah pempengaruh atau influencer ni memang dia ada package dia letakkan harga. Kalau nak letak di story Instagram sekian harganya. Tengok pula pada follower dia, lagi ramai follower dia, lagi tinggi harga. Itu baru story. Belum lagi posting-posting di media sosial masing-masing. Maknanya itu kalau ada pendapatan atau keuntungan pada pengaruh tersebut, influencer tersebut, boleh dikenakan cukai. Cuma ada tak mungkin minimum jumlah minimum untuk dikenakan? Okey. Langsung dari dalam radio AK ni kita nak bagi sehari ni saya beritahu pada DJ Pian, DJ Luke, kalau saya keluar saya tak dapat bagi sedikit ilmu, saya gagal lah. KPI saya gagal. Betul Ini bagi orang faham ni. Kena faham sikit ilmu ni. Untuk perniagaan, tak kira di online ataupun dia secara fizikal, konvensional, tidak ada limit pendapatan untuk perniagaan. Kalau as long as kita ada memulakan perniagaan, kita daftar di SSM, online dan juga offline sama je kaedahnya. Kita kena daftar tau. Ini cukup takut silap kan. So daftar je, terus dapatkan nombor pendapatan, cukai pendapatan. Betul. Kena lapor pendapatan. Walaupun mengalami kerugian. Itu beza. Berbeza dengan orang macam saya. DJ Luke, saya rasa DJ mungkin ada pendapatan lain kot. Tengok rambut dia mungkin lah. Jangan begitu. Kalau DJ Pian pun saya rasa mungkin lah. Saya ni bukan orang begitu. Saya ni memang tak berapa bijak dalam bidang perniagaan. Betul lah. Saya orang untuk beria-ria. Dia orang rendah diri ni tinggi ilmu. Tak. Memang ini betul-betul rendah ni. So kalau macam saya ada threshold. Kami adalah limit. Kalau gaji macam makan gaji saya makan gaji, kami ada limit pendapatan yang menandakan bahawa ini yang kita kena lapor. 37,000 lebih setahun selepas tolak EPF. Tapi untuk perniagaan tidak ada. Tidak ada threshold, tidak ada limit. As long as ada income, ada perniagaan, starting daripada momen mewujudkan perniagaan itu dah kena lapor pendapatan walaupun pendapatannya tak ada ataupun walaupun dia memiliki kerugian pada tahun. Sebab dalam income tax, kerugian itu ada treatmentnya. Dia boleh dibawa pada tahun-tahun akan datang. Berbeza dengan makan gaji tak boleh lah. Sebab kita tak ada kerugian pun. So untuk perniagaan ada. Kejap Cik Rozak. Minta maaf saya mencelah sikit. Ini kalau kita cakap cukai perniagaan dalam talian kan. Tapi kalau pempengaruh tu dia tak ada akaun company dia sendiri, dia gunakan akaun personal dia. Adakah itu juga termasuk dalam kategori apa kita bincang pada hari ini? Boleh. Dia walaupun tak semestinya dia akaun company. Memang salah satu daripada kena ada penyata. Kita bagi penyata. Kalau pempengaruh tersebut dia ada gateway payments dan sebagainya. Walaupun dia menggunakan personal account, bukan company account, tidak ada masalah untuk pelaporan. As long as ada dokumen-dokumen ataupun penyata-penyata kewangan, penyata-penyata pembayaran, itu sudah memadai untuk mereka melaporkan pendapatan. Tak semestinya macam DJ Luke kata, tak semestinya mesti kena ada syarikat punya account, tak. Tapi untuk proper way-nya begitu. Sebab ini adalah OG punya cases ataupun business, bukannya individu. Tapi kalau ada individu tak nak pun, dia tak nak buat, dia tak nak melibatkan akaun company dan sebagainya, dia buat akaun personal. Okey, tak ada masalah. Tapi yang penting pelaporan tu betul. Okey. Juga saya nak tambah sikit info untuk kadar cukai pendapatan, untuk kadar cukai pendapatan sama ada online ataupun offline. Kita panggil offline sama aja. Untuk individu kita bermula dari 0 sampai 30%. Untuk mereka yang menjalankan perniagaan online dalam kategori syarikat 17% hingga 24%. Itu adalah kadar. Nak tengok detail kena pergi kepada website kami www.hustle.gov.my. Alright.
Okey, baik. Maknanya tak ada minimum. Tak ada. Asal ada je ada perniagaan. Penting. Perniagaan tu ada perniagaan. Hari ni set up business, jual tudung online ataupun jadi Insta famous because ada 1,000 dia punya 100,000 followers, dah boleh. Lapor pendapatan, tak ada masalah. Tapi nak clear juga, dia pendapatan tu setahun tau. Dia bukan hari ni punya dapat income tu lapor. Kami pun pening. Maksudnya kita bercakap tentang income tax ni setahun kemudian. Macam tahun 2021 sekarang ni, yang kita hantar borang ni 2021 punya borang. Sepanjang tahun tu lah. Tapi dah set up business tu, dah kena fikir income tax. Betul. Memang kebiasaannya influencer yang buat paid review ataupun influencer di YouTube ke Instagram, memang dia akan ada bisnes lah biasanya. Ada bisnes yang dibawa tu. Sebab tu dia nak perlukan marketing, perlukan konten untuk dia share bersama. Cuma mungkin sebelum kita berehat, apa antara perkara-perkara yang sering disalah anggap, disalah erti oleh masyarakat, oleh netizen khususnya, ataupun influencer sendiri tak faham berkaitan dengan kewajipan mereka ni? Okey. Cantik soalan daripada orang yang hebat. Nampak tak? Nanya je, teman menanya. Dak, kalau awak nanya. Orang Perak juga ke? Jangan. Kalau orang Perak boleh dapat chicken rabbit. Kalau dapat awak bawa sini memang boleh dapat. Lama belaburnya nanti. Sila je rasa. Okey. Alright. Dia punya antara perkara-perkara yang biasa salah tanggapan misunderstanding tentang cukai lah. Yang pertama sekali, untuk Muslim. Ini bukan sebab kebetulan dalam IKIM ni kebetulan ada pembayar cukai Muslim berpendapat bahawa bila dia bayar zakat, dia tak bayar cukai. Saya dah bayar zakat dah, kenapa saya nak bayar cukai? Kedua-duanya pun tolakan apa? Kedua-duanya bayaran apa? Salah. Saya datang hari ini untuk mencerahkan sesuatu yang gelap. Betul lah. Okay. Alright. Zakat dalam Islam itu rukun. Saya tak boleh banyak sangat, nanti DJP kan wajib dia bacanya surah Jahanam saya. Betul. Rukun Islam yang keempat, zakat. Zakat tu wajib untuk umat Islam. Bayarlah zakat. Tapi cukai juga merupakan wajib dalam konteks. Jangan salah ambil. Konteksnya wajib menurut Akta Cukai Pendapatan 1997. Kena bayar. Zakat bayar, yes bayar, tetapi cukai juga kena bayar. Ini yang salah tanggapan sebab ada sebahagian daripada pembayar cukai di sana yang bila dia bayar cukai, bayar zakat cukuplah, saya tak nak bayar cukai. Salah. Walaupun bayar zakat, pusat zakat mana-mana pun, tapi borang cukai pendapatan still kena hantar. Sebab apa saya kata begitu? Nanti saya hurai di hujung nanti cerita kenapa ada perbezaan treatment di antara cukai dan juga zakat. Tapi kedua-duanya kena dilaksanakan serentak. Faham Zakat wajib kena bayar, cukai kena laksanakan. Itu okey. Yang keduanya, ada orang cakap tadilah, bila kata perniagaan rugi tak payah hantar borang. Salah. Untuk pendapatan penggajian macam saya ni yang tak berbijak berniaga, itu tak ada isu, tak ada rugi pun macam saya kata. Tapi kalau peniaga yang ada kerugian, masih kena hantar borang. Sebab brought forward figure. Kita kira ni penyata akaun, sebab itu salah satu kaedah lain mungkin dia kena ada tax saja dan sebagainya. Bila dia kira rugi rupanya tahun ini, tapi kena hantar borang tak? Masih kena hantar borang sebab rugi tahun ini boleh dibawa kepada tahun hadapan. Itu isu dia. Kenapa kita kata walaupun rugi. Yang ketiganya, perniagaan online tak perlu daftar SSM. Ada orang cakap macam tu. Kita ni berniaga rumah je kot. Saya sambil main game je berniaga. Takkan nak daftar? Yes, kena daftar. SSM sama ada online, offline, tetap kena daftar. Rentetan dari itu, orang nampak ayat. Dia ada sekuen dia. Lepas daftar SSM, kena daftar Lembaga Hasil dalam Indonesia. Kami ni macam tag team lah. Penyerang dua-dua berkembar. Tu dia. SM kena, income tax kena. Okey, sedikit tambahan Luke dan juga Pian. Tak apa saya bahasakan begitu ya. Boleh. Satu lagi, jangan bila dah daftar income tax, satu lagi dia punya stigma. Semua tuntutan nak buat. Belanja okey, bila kita kira cukai bukan total income. Macam Insta famous dapat bayaran daripada sekian-sekiannya 1 juta for instance. Tapi dia ada belanja-belanja, betul? Bukanlah tolak 1 juta terus kita kenakan tax, tak begitu. Tolak belanja-belanja yang dibenarkan di bawah subsection 331 Akta Cukai Pendapatan. Boleh. Tapi bukan semua perbelanjaan itu boleh ditolak. Jangan beli lampion anak pun tolak. Nampak? Ini kena ada satu lagi segmen untuk kita huraikan apa itu subsection 331 supaya mereka tahu, belanja ini yang boleh tolak, belanja ini tak boleh tolak. Okey, the last but not least, stigmanya bila hantar borang ke income tax mesti kena cukai.
Itu bila daftar, contoh bila kita daftar tak nak, kami tak nak. Lembaga paling ditakuti di Malaysia adalah lembaga hasil. Ruqyah pun tak jadi kan. Ruqyah tak jadi, lembaga ni Ruqyah tak jadi. Lembaga hitam. Sebab apa? Dia ada pemikiran, kalau kita daftar bagi je info kepada income tax ni mesti kena cukai. Salah sebenarnya. Ada yang boleh mengembirakan mereka. Contohnya jumpa dengan Cik Rozal. Itu gembira. Jumpa Cik Rozal memang gembira. Siapa yang tak gembira jumpa saya memang ada something pada dia. Okey, contohnya ada orang yang menggunakan perniagaan itu digunakan sebagai platform untuk dia memohon loan. Itu sebab saya katakan tak semestinya. Walaupun income tak banyak mana pun, tapi dia daftar income tax, dia smart tau. Bijaksana dan bijak di sini. So dia smart, so dia create nombor cukai pendapatan. Bila dia nak mohon loan daripada bank mudah luluskan sebab dia ada record di lembaga hasil. Saya baru nak sebut point tu sebenarnya, Cik Razak. Saya membaca great people things alike. Yes. Correct. Alright. Tapi sebenarnya betul lah, sebenarnya itu kepentingannya sebenarnya kalau nak buat loan, nak beli rumah, nak beli kereta kan. Sebab businessman dia tak ada penyata EAC macam saya tak tahu kalau di JPN makan gaji dia akan tahu dia EAC atau PA. Sebab kita EC lah, saya government juga ni. Walaupun saya semi government tapi saya government juga. Saya ada EC. Macam private sector di EA form. Kita makan gaji ada tu, tapi businessman dia tak ada tu. So bank memerlukan something. Itulah dia yang diperlukan. Pengesahan income tax. Kita hantar walaupun pendapatannya 5,000 for instance tapi still ada penyata pendapatan ataupun kita bagi sebagai form J, notis pengiraan cukai pendapatan dari income tax sudah memadai untuk mereka memohon pinjaman untuk membesarkan perniagaan. Ada manfaat kat situ. Jangan salah faham, jangan salah erti, jangan keliru-keliru, serabut-serabut je bila cerita tentang cukai pendapatan. Jangan gundah gulana lah. Jangan gundah gulana. Baik. Kita tenang dulu. Kita berehat kejap. Cik Aizat dan sahabat sekalian. Tadi kita dah jawab beberapa soalan dan kejap lagi mungkin bagi yang nak mungkin baru nak daftar ataupun baru nak register pendaftaran, nak lapor pendapatan kepada hasil ataupun LSDN, macam mana caranya? Saya first time ni. Ajinya ya. Okey. Jangan ke mana, terus dengar Warna Pagi dari IKIM, Inspirasi Info Islami. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Anda ingin menyambung pengajian? Universiti Melaka UNIMEL dahulu dikenali sebagai College Universiti Islam Melaka KUIM. Universiti Melaka menawarkan 57 program pengajian dari peringkat asasi sehingga Doktor Falsafah. Daftarlah di Universiti Melaka. Kemasukan dibuka bermula 4 Julai hingga 29 Julai ini. SPM hanya 3 kredit untuk pengajian peringkat diploma. Jika anda memiliki diploma, DVM, DLKM, DKM, STPM, STAM atau matrikulasi, anda boleh memohon pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Pendidikan berkualiti dan diiktiraf, pelbagai kemudahan disediakan. Untuk maklumat lanjut, layari www.unimel.edu.my atau hubungi kami di talian 06 387 8417. Man, dah daftar korban. Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas. Kos sara hidup tinggi. Pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011 2051 1909. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi,
peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-526-95400. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali lagi bersama Lut dan Pian dan tetamu kita Cik Razak Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Masa Maju dari Lembaga Sedaran Negeri Malaysia. Untuk perkongsian tentang macam mana kita yang menjalankan bisnes dalam talian, termasuklah influencer ataupun pempengaruh Cik Razak sebut tadi. Jadi kalau nak mendaftar macam mana Cik Razak caranya nak mula melapor dan mendaftar? Okey, kita bantu mereka. Alhamdulillah. Saya macam saya kata, saya niat saya baik. Muka saya tak berapa nak baik sangatlah. Baik. Alhamdulillah. Nasib baik. Saya baik. Saya baik. Okey. Untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak lah dalam bidang percukaian, dah dapat tahu tadi rupa-rupanya income saya kena cukai. Saya beritahu tadi pempengaruh influencer tadi dah tahu, oh saya punya income ni rupanya kena. Peer review saya ni kena. Apa next step yang kena buat? Nak berjinak-jinak menjadi seorang pembayar cukai? Tega. Bukan. Okey. Baik. Yang pertama, daftar nombor cukai pendapatan di income tax. Ada dua kaedah. Pertama, sama ada kalau kita bercakap tentang online punya business, of course kita pun ada sistem, kita punya servis online. So boleh daftar di kita punya website www.hasil.gov.my. Boleh klik sedikit detail borang maklum balas. Dalam borang maklum balas tersebut barulah dia minta next. Boleh mohon untuk nombor yang itu untuk PIN number. Untuk daftar nombor pendapatan cukai pendapatan, yang pertama kena melalui kaunter, ataupun kalau menyampah sangat income tax ni tak nak pergi kaunter. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh. Saya memang banyak benda saya boleh, tapi yang lambang 3 segi saya tak boleh jadi. So pergilah kepada website kita. Ada e-daftar. Mohon di situ ada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam e-daftar tersebut. Daftar. Bila daftar nombor file, kita akan dapat nombor cukai pendapatan. Untuk makan gaji macam saya tak boleh cakap sebab you all ni belum tentu makan gaji sepenuhnya. Tengok gaya memang bukanlah. Okey. So macam saya so saya ni SG, starting ni SG. SG. Nampak ya? SG tu maksudnya salary group tau. Saya bagi info ya. Yang kedua ni, kalau yang bukan SG, ada business ni semua ni, dia OG. OG. Others group. Maksudnya kalau orang yang mix pendapatan, gaji dan juga ada income lain tadi, influencer pun OG. Kalau semata-mata gaji, SG. Kalau hanya pendapatan influencer tadi, OG. Okey. Dapat number file yang itu. Yang keduanya, kena masuk kita punya sistem e-filing. Pernah dengar Pian? Look, e-filing. Kita buat submission. Come on lah. 10 tahun nak bayar cukai. Cantik. Saya datang tempat yang betul ni. Okey. Alright. So dapatkan nama PIN e-filing. Di income tax juga. Itu yang tadi saya kata. Melalui online pun boleh. Website kita dalam borang maklum balas. Klik borang maklum balas, dia ada next process untuk dapatkan PIN number. Otherwise, kalau rasa macam saya nak merasai mana rupanya kaunter Lembaga Hasil dari Malaysia, datanglah. Kita mengalu-alukan DJ Luke. Saya bagi special welcome kepada DJ Pian, DJ Luke datang ke Wang Semaju Forest. Tahun depan cantik. Cantik. Tahun ni dah ada care. Tapi kalau OG ada lagi. Kalau OG ada lagi. Kalau gaji memang lagi clear lah. Okey. Sila sambut. Sila sambut. Okey, kita okey. Dapat PIN number tersebut, dia ada 16 digit. Untuk first timer, untuk makluman pendengar-pendengar IKIM, dia ada 16 digit untuk nombor PIN. Dapat nombor PIN tu kena create ID dan password. E-filing. Password e-filing detail lagi look. 8 dia boleh mix up di antara numerical dan juga alphabet. Minimum 1 huruf besar, 1 huruf kecil dan minimum 1 number. So minimum password 8 kena create. Password itu gunalah sampai bila-bila. Bila ada 3 perkara ini, next stepnya baru boleh buat submission e-filing. Ada PIN number, ada password tapi tak submit, tak guna. Kopi pahit, pekat, likat tapi tak ada gula, tak ada mana. Itu Ramli. Itu Ramli cakap. Okay. So, submit form tersebut menggunakan e-filing kami. E-filing kami sudah terbukti tepat, selamat. InsyaAllah jangan risau. Janganlah buat manual lagi. Hantar borang, isi borang, tak payah.
look mungkin sekarang nak buat mudah kan dah, insyaAllah. sangat pantas. Kalau orang yang dah biasa macam saya mengambil masa lebih kurang 2 minit saja. Dengan bangga, dengan belajar. Lajunya. Yalah, kami dah biasa. Tapi kalau untuk orang layman biasa, pembaca cukai biasa, mungkin dia ambil masa sebab dia kena go through satu kan. So, submit borang melalui e-filing. Saya ingin ulang tarikh akhir penghantaran borang tahun ini 30 hari bulan 6 2021. Ini untuk yang kes OG tu. OG borang dia B. 14 hari. Ada lagi 14 hari. So ada masa. Tempat saya datang untuk ingatkan Luke dan juga Pian income yang semua tu. lain. Okay. So itu perkara-perkara asas yang mereka kena tahu. Untuk berjinak-jinak menjadi pembayar cukai, tega. Okay. InsyaAllah maknanya kita committed lah kan betul. untuk melaksanakan tanggungjawab sebab kita dah ada pendapatan, ada keuntungan daripada bisnes kita, termasuk bisnes dalam talian. Kami dah dengar Cik Razak memang bagi daripada awal tadi banyak juga, tapi nak tanya juga tip-tip apa lain, tu? tip-tip lain yang boleh kongsikan bersama kami InsyaAllah berkaitan dengan pembayaran cukai dalam talian ni. Apa benda penting yang ada. Okey, baik, untuk menjadi pembayar cukai dalam konteks online lah. Online sebab tajuk kita online. Kalau lain sajalah. Okay. Online. So tips untuk membuat pelaporan yang cantik lah di lembaga hasilan dalam Indonesia. Yang pertama sekali, kena simpan penyata, kita panggil penyata account. Setiap nadi ataupun ibu, kalau dalam sukan C tu, nampak dah sukan C, yes, nampak Luke boleh membaca. Saya tahu Malaysia menang. Saya semangat sikit ni. Semenjak menang saya semangat sikit. Kalau tidak saya yang kalau hari tu apa jadi? teruk senyap. Tak bercakap kan, tak cakap nama rumah, tak bercakap kan. Okey, kena ada penyata. Ibu kepada pelaporan untuk makan gaji EA tadi. Tak ada EA, tak ada AC, tak boleh cakap tentang cukai. Sebab anda hanya akan dengan izin memplug from the sky, memwujudkan figure. EA itu adalah penyata untuk menyatakan ini adalah pendapatan untuk setahun lepas. Sama juga dengan penyata kewangan. Sebab itu you all kena peniaga-peniaga luar sana, influencer, kena ada penyata pendapatan. Penyata kewangan itu diwujudkan, disediakan berdasarkan kepada income yang diperolehi sepanjang tahun itu. Untuk menjadikan ianya lebih mudah, sama ada mungkin influencer itu ada kemahiran dalam accounts ataupun kalau ada kemahiran, just buat sendiri. Simple account pun tak ada masalah. As long as ada menunjukkan ini penyata. Bulan Januari saya dapat berapa, bulan Februari saya dapat berapa. Untuk kita tahu, pelaporan you all ni berdasarkan apa. Itu isu dia. Bukan saya hanya, saya agak lah. Saya agak tahun ni saya dapat lebih kurang 500,000 agak. Mana boleh income tax tak dipakai agak tu. Bawa mahkamah macam mana dia? So, kena ada dokumen lah. Saya berdasarkan ni lah tuan. Clear lah hitam putih. Penyata. Ini penyata saya. Cantik. Tapi kalau sekiranya rasa macam was-was sikit lah, nakkan bantuan, assistant, so boleh dapatkan ejen cukai, tax agent tau. Tax agent yang bertauliah. Jangan ambil yang tak bertauliah. So boleh, tapi kena ada bayaran. Kena bayaran sikit. Mintakan khidmat nasihat mereka untuk sediakan account, sediakan tax computation sebelum pelaporan kepada lembaga hasil dalam Indonesia dibuat. Sebab figure terakhir sebelum pelaporan itu adalah figure selepas tax computation ataupun kita bagi sebagai pengiraan cukai. Dia ada cerita untung rugi bla bla bla, tambah belanja dan sebagainya. So akhirnya cukai terakhir tu ataupun net income selepas pelarasan. So tapi sebagai seorang pembayar cukai bijak, kalau rasanya dia nak info yang lebih baik tentang pelaporan ni, boleh kepada website kami ambil nota penerangan. Ini yang orang kebanyakan tak tahu Luke. Pian. Saya sendiri pun sebelum, kalau saya pergi ke Kim, sebelum saya buat taklimat, saya salah seorang daripada penceramah di cawangan saya akan go through nota penerangan itu. Sama jugalah. So nota penerangan tu boleh dilihat di website, bukannya kami je pegang. So pergi website kami, cari nota penerangan borang B. Di situ dia lengkap cakap macam mana dia nak laporkan, macam mana belanja, macam mana income, apa yang perlu dilaporkan. Ada lengkap. video Ada. Itu nanti di hujung nanti. Soalan yang terakhir saya akan reveal. Nampak? Kita nak habis Okay. Untuk video dia ada EduZone. Kita ada EduZone tau. EduZone tu dalam tu ada video. Dia adalah cerita tentang talimat-talimat sebelum ni. Macam mana tips-tips ada dalam video, dalam semua dalam website juga. Nota pun dalam website. Dalam masa sama, untuk makluman influencer tersebut, dokumen yang saya sebut di awal tadi kena simpan tau. 7 tahun lamanya.
Jangan tanya saya kenapa. Sebab itu aku tak kata 7 tahun. Simpanlah. So simpan supaya nanti bila kita check, bila lembaga hasil Pian, saya nak check lah. Itu bukanlah bahasa kami, bahasa saya. Saya nak check ni, tolong hantar dokumen ni. Ada. Nampak? 7 tahun. Simpan. Kalau tak ada, kami happy. Sebab kami tambah je. Nampak faham? Kami tak ada masalah. Bila you all tak ada, kami tambah. Sebab you tak boleh nak buktikan kemukakan dokumen kan. Tapi untuk baik you all, simpan 7 tahun. Alright. And then, bayar. Nampak tak? Mesti bayar pun kena, bila kita lapor pada 30 Jun, bayar pun pada tarikh yang sama. Nampak agak kecewa. Tak ada. Saya kira dah habis lah. Tak ada. Ada bila tengok bawah, ada lagi dah. Nanti jika kita tanya teruk saya. Alright. Baik. Itu dia. Itu yang penting lah. Perkara yang penting memang selalu diingatkan, tambah-tambah lagi simpan 7 tahun semua dokumen, termasuk penyata akaun kita bagi yang berniaga, khususnya termasuk juga dalam talian. Ini yang penting. Baik, mungkin kalau ada sempat sikitlah kita bagi seminit pada Cik Raizat untuk kesimpulkan Abang Sekretari ni. Seminit je. Okey, baik. Alright. Saya yakin di luar sana rakyat Malaysia sudah sedar. Sudah sedar. Saya datang hari ini sebagai rakan partner lah, untuk menyantuni bahawa sekiranya sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada dalam pendapatan perniagaan online maupun bukan online, convention itu amat penting. Sebab mengikut data pada tahun 2022 punya bajet, sebanyak 36% sumber pendapatan negara datang daripada sumbangan bayaran cukai. So maknanya penting tak penting, tanpa duit tuan-tuan dan puan-puan yang membayar cukai ini, kerajaan tak boleh rolling, kerajaan tak boleh nak spend, tak boleh nak belanja untuk infrastruktur dan sebagainya. Saya suka juga untuk quote orang yang bayar cukai ni sebenarnya, Pian, dia selected person tau. Dia bukan semua orang terpilih. Sama juga zakat. Cukup haulnya, syarat cukup nisab dan sebagainya, baru boleh bayar zakat. Sama juga dengan konteks income tax. Cukup income-nya, ada income baru dia bayar cukai. Walaupun kita kata tadi tak ada threshold, tapi bila sampai satu figure baru dia bayar cukai. So, orang yang select ini orang yang terpilih, maka berbanggalah. Nampak? Nasihat ayat. Berbanggalah menjadi seorang pembayar cukai, sebab anda menyumbangkan sebahagian. Sebahagian. Sebab dalam harta kita ni, surah ni, betulkan saya, Bian, dalam harta kita ada orang lain. Ada orang lain yang meminta, dan hak orang lain tadi pun ustaz dah sebut. Ustaz sebelum ni kan, dalam harta kita ada hak orang lain. So maka laksanakan tanggungjawab tersebut. Baik, alhamdulillah. Kami juga berbangga dengan kehadiran Cik Razat ke Konti pada pagi ini tentang cukai perniagaan dalam talian. Terima kasih banyak Cik Razat. Sama-sama. Jumpa nanti insya-Allah lain masa kita ingatkan lagi sahabat-sahabat kita.